Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan semogalah dengan ilmu ini menjadi manfaat-manfaat yang menumbuhkan iman dan menumbuhkan amal soleh dalam diri kita. Asbab dengan ilmu tu memberikan keyakinan dan menambah-nambah lagi i'tiqad kita kepada Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita pada surah Hud, dan perbincangan kita adalah bermula daripada ayat yang ke-36. Ini adalah perbincangan daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun surah ni adalah surah Hud, namun perbincangan ni dimulakan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Baik, seperti biasa sebelum kita menyambung perbahasan kita, ulang kaji sedikit ayat sebelum ni supaya kita memahami apa yang kita bincangkan dengan dikaitkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Tengok terus pada ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. Ketika mana Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, yang mana kaumnya itu benar-benar mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Ini kita dah bincanglah. Yang mana Nabi Nuh alaihi salam ni bila dia sampaikan seruan dakwah dia, maka terus menjawab faqalal mala'. Ini ayat 27 sebelum kita bincanglah, saya tak sentuh dah. Maka bisinglah mulut-mulut pemerintah-pemerintah, orang yang kalangan orang-orang kaya pada kaum Nabi Nuh ni, dengan mengatakan macam-macam kecaman dan kutukan kepada Nabi Nuh AS. Dia gunakan semua yang dia ada untuk menghasut kaum Nabi Nuh agar tak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan perbuatan tu sama sebenarnya. Allah Ta'ala nak kaitkan apa yang dilakukan oleh pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh dengan pembesar-pembesar Quraisy pada dakwah Nabi SAW adalah perkara yang sama. Jadi ayat ni diturun, dia menjadi serampang dua mata. Pertama, dia menjadi contoh teladan pada Nabi dan para sahabat. Artinya, kamu tidak bersendirian untuk mengalami situasi ini. Sebab Nuh AS pun telah mengalaminya. Jadi Nabi dan para sahabat mendengar. Bukan kita yang menerima kesusahan ini, bahkan orang-orang lebih awal daripada kita pun telah mengalami kesusahan ini. Dan yang keduanya, dia menjadi ancaman kepada Quraisy. Seperti mana ayat ini telah memberi ancaman kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi orang Quraisy bila turun wahyu ni, orang mukmin dapat manfaat, orang Quraisy pun dapat manfaat. Orang mukmin dapat manfaat, jadi naik semangat dia untuk terus sabar di atas jalan Tuhan. Manakala orang musyrikin Quraisy dengar ayat ini, menjadi ancaman pada mereka untuk tinggalkan apa yang dilarang oleh Tuhan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya. Baik. Pada ayat yang ke-32, Allah Taala kata bahawa qalu ya Nuh. Okey, apabila Nabi Nuh alaihissalam dah menerangkanlah beberapa perkara dalam pengisian dakwah dia, dia kata aku ni tak bercakap melainkan ia adalah ilmu daripada Allah. Aku ni tak minta harta, tak minta upah, macam-macam Nabi Nuh sebut. Ayat 32, kaum dia kata apa? Qalu, maka mereka berkata, ya Nuh, wahai Nuh,
qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Dia kata sesungguhnya engkau ni telah banyak berjidal, banyak sangat berdebat, banyak sangat bertikam lidah membantah-bantah kami ni. Dan engkau telah membanyakkan hujah-hujah untuk mengemukakan bantahanmu. Maksudnya kaum dia akhirnya sebut macam ni. Bila Nabi Nuh ni datangkan dakwah dia, datangkan contoh, datangkan pengajaran. Yang ini ibu-ibu boleh tengok pada surah Nuh alaihissalam. Ini ibu kena tengok surah Nuh. Pada surah Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala bercerita Nabi Nuh ni pendekatan dakwah dia adalah pendekatan yang pelbagai. Mula-mula datangkan dari sudut dalil akli. Kemudian datangkan dari sudut dalil nakli. Semua secara rapat umum buat, secara bersendirian buat, dakwah waktu malam buat, dakwah waktu siang buat, dakwah menggunakan hujah-hujah saintifik buat, dakwah gunakan dalil-dalil Quran, dalil daripada Allah Taala buat, serba-serbilah. Maksudnya Nabi Nuh ni dia tak putus asa. Dia rasa keluh tu sebab dia rasa dia dah buat pelbagai cara tapi kaum dia tak nak beriman. Jadinya pada ayat ni, ayat 32 ni, bila Nabi Nuh ni dakwah, kaum dia last kali kata apa? Sebenarnya kami ni tolak hujah kamu ni sebab kamu ni sentiasa membantah apa yang kami buat. Maksudnya kaum dia mungkin buat sesuatu maksiat, Nabi Nuh tak setuju. Nabi Nuh akan berhujahlah, tak boleh buat, tak boleh buat. Mungkinlah sebab itu menjadikan kaum Nabi Nuh ni dia rasa letih lah. Dah lah kami tak nak dengar cakap kamu. Dia rasa marah kepada Nabi Nuh AS. Okay? Lalu, kerana mereka dah tak larat dah nak bertikam lidah dengan Nabi Nuh, maka mereka kata apa? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kata mereka, dahlah sekarang macam inilah Nuh AS, kamu datangkan kepada kami apa yang dijanji-janjikan oleh Tuhan kamu tu. Dan datangkanlah azab. Maksudnya, dah kita tak payah cakap banyak dah, selesai kat sini, sekarang datang azab. Kalau kamu ni benar-benar orang yang benar. Ini ucapan daripada kaum Nabi Nuh AS. Lalu pada ayat 33, Nabi Nuh AS pun jawab. Innama ya'tikum bihilla insya'a wa ma antum bimu'jizin. Kata Nabi Nuh AS, sesungguhnya Allah jualah yang mendatangkan azab itu kepada kamu insya'a, kalau dia nak. Maksudnya Allah Ta'ala dia turunkan azab ke? Allah Ta'ala tak turunkan azab, itu adalah ilmu Allah. Aku sebagai Rasul bukan bertugas untuk mengancam dengan azab-azab. Bukanlah yang menurunkan azab. Aku bertindak sebagai nazir, pembawa peringatan sahaja. Okay, jadi Nabi Nuh ni, dia pesan pada kaum dia, kamu duk cabar-cabar, itu bukan kerja aku. Maksudnya dia tidak termakan dengan ugutan, tidak termakan dengan provokasi. Sebab ini menunjukkan Nabi Nuh AS, dia dakwah dengan dakwah yang ikhlas, bukan atas kepentingan peribadi. Kadang-kadang, saya minta maaf lah sebut, ini berlakulah kepada sesiapa sahaja. Apabila kita melakukan sesuatu perkara, dan kita telah melakukan satu kesalahan dan kesilapan, ataupun orang melakukan provokasi kepada kita, biasanya manusia ni dia akan cuba pertahankan diri. Ini bukan satu kesalahan, ini adalah satu fitrah, kebiasaan kan. Orang ancam kita, orang ugut kita, orang provok kita, kita akan pertahankan diri kita. Tapinya melalui teladan daripada Nuh alaihissalam, bila kita buat kerja agama ni, dan apabila orang provok kita, dia bukan untuk pertahankan diri kita. Kita masih lagi berdiri di atas kesedaran kita, di atas bumi yang nyata. Saya takkan ancam kamu dengan azab. Kamu buat macam ni, saya ancam kamu supaya Allah azab kamu. Tak ada. Dia takkan ancam macam tu. Sebab kerja dia adalah untuk membawa kaumnya kembali kepada Allah. Mengancam dia, menurunkan azab bukan kerja Rasul. Tetapi ia adalah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah kerja Allah Ta'ala. Punyalah kita kata sabarnya Nabi Nuh ni, dia tak kata pun, kau tunggulah nanti cakap macam ni, aku doa kau biar Allah turun azab. Dia tak kata macam tu. Tapi dia kata apa? Ya'tikum bihillah insya'a. Yang turunkan azab tu, itu atas kehendak Allah, bukan saya. Punyalah sabar dan punyalah sayang Nabi Nuh ni kepada kaum dia.
Sebab itu nanti kita akan jumpa ayat yang kita nak bincang 36 nanti tu. Allah Ta'ala kata Nabi Nuh ni janganlah bersedih. Sebab dia sayang sungguh dengan kaum dia. Dia nak kaum dia terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Wa ma antum bimu'jizin. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat mengalahkan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Jadi ayat 33 ni kita boleh faham dekat sini, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Nabi Nuh alaihissalam ni punyalah ikhlas dia berdakwah, punyalah kasih dia kepada kaum dia. Dia tidak mengugut-ngugut kaumnya dengan azab. Dia bukan untuk pertahankan diri dia, tidak. Tetapi semata-mata untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pengajaran pada ayat 33 ni, saya sendirilah. Apa-apa yang kita lakukan biar ikhlas. Kalau ada orang provok ke, kalau ada orang tak suka ke, kalau ada orang membantah-bantah kita ke, tak apalah. Tak apalah. Kita tetap buat kerja untuk terus menyebarluaskan dan meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus. Bukan kita rasa marah, saya buat kerja Tuhan. Ni semua musuh Tuhan ni. Jangan kata macam tu. Ini semua musuh Tuhan. Menghalang kerja, menghalang ini semua musuh Tuhan. Tidak. Pendakwah bertindak dengan sifat kasih sayang. Pendakwah dia bertindak dengan sifat kasih sayang. Kerjanya adalah sebagai pemberi peringatan. Bukan mengambil kerja Tuhan untuk mengazab orang-orang yang tak bersetuju dengan dia. Ini satu teladan lah. Sebab itu Allah rekodkan dialog ni supaya dia menjadi ingatan kepada kita semua. Okey, ayat yang ke-34. Ayat 34. Macam mana Nabi Nuh ni dia boleh jadi sabar? Macam mana dia boleh jadi sabar? Kamu nak beriman ke? Kamu tak nak beriman ke? Tak apalah. Kan? Yang penting saya sebagai pembawa peringatan. Kita ni kadang-kadang jadi marah atau putus asa sebab kita tak capai apa yang kita jangkakan. Itu yang buatkan kita putus asa. Saya mengharapkan macam ni, tapi yang berlaku sebaliknya. Yang itu selalu akan jadi kita putus asa. Tapi kalau kita betulkan cara kita berfikir, mindset kita dibetulkan, kita akan rasa lebih bersedia. Kita akan rasa lebih bersedia untuk terima apa-apa kemungkinan. Okey, tengok kenapa kaum Nabi Nuh ni dia minta maaf. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam ni dia betul-betul boleh ikhlas dan dia tak rasa pun untuk mengancam kaum dia dengan azab. Sedangkan kaum dia dah provok dia ni. Apa kata Nabi Nuh? Tengok kata Nabi Nuh, wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ashalakum in ansaha, minta maaf an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Kata Nabi Nuh, dan tidak ada gunanya nasihat aku ini kepada kamu jika aku hendak menasihati kamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu kerana kamu tetap berdegil. Maksudnya apa? Nabi Nuh AS ni, dia punya mindset dia. Dia kata apa? Aku nasihatkan kamu ke? Aku tak nasihatkan kamu ke? Benda ni sebenarnya adalah kerja Allah. Kerja aku hanya menyampaikan. Kamu beriman, terima beriman. Dan kamu tak beriman, itu adalah kerja Allah Ta'ala. Sebab dia nak bagi tahu, kenapa saya perlu berduka cita? Sebab semuanya itu di bawah ketetapan Allah Ta'ala. Maksudnya dari sudut menyampaikan agama, itu tugas saya. Tapi untuk menerima wahyu, beriman pada Allah ataupun tak beriman, itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya kalau kita faham dan cara kita berfikir macam ni, kita tak jadi runsing. Okay, kita tak rasa kecewa sebab kita dah bersedia. Okay, saya minta maaf, kita bagi contoh macam ni. Kalaulah ada daripada kalangan ahli keluarga kita kan, kita memang kasih pada dia, kita mengharapkan dia berubah dengan apa yang kita lakukan, kita dah buat sedaya upaya, memang kita akan kecewa. Kalau kita dah buat habis-habisan tapi dia tak berubah, memang kita akan kecewa. Tapi kita ingatlah, dekat sinilah cara Nabi Nuh AS memujuk kita. Nabi Nuh AS memujuk hati orang mukmin ni, mengajar pada kita. Kalau kita menjangkakan satu perkara tu dengan apa yang kita buat dengan dapat macam tu, sekali tak dapat, yang itu buatkan kita kecewa. Tapi Nabi Nuh mengajar kepada kita, apa-apa pun kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Sebab mindset Nabi Nuh, hidayah tu kerja Tuhan. Hidayah tu kerja Tuhan. Kalau Allah berkehendak kamu dapat hidayah, kamu dapat. Kalau Allah tak berkehendak kamu dapat hidayah, kamu tak akan dapat.
Aku tetap buat kerja aku, hidayah ataupun tidak, itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila Nabi Nuh diprovokasi, dia tak sedih. Dia kuat dan dia tak putus asa. Sebab dia berfikir dengan pola berfikiran yang betul. Okey, dengan pola berfikiran yang betul. Macam itulah kita berdakwah. Kita dakwah pada adik-beradik kita, kita berdakwah pada saudara mara kita dan kenalan-kenalan kita. Kita dakwah, dia terima. Kita dakwah, dia tolak, dia hentam pula kita, dia provoke pula kita. Kita rasa tenang bila kita berfikir, tak apalah. Sebab yang hidayah tu milik Allah. Kalau Allah nak bagi dia hidayah, dia dapat. Kalau Allah tak nak dia dapat hidayah, dia tak dapat. Dah. Saya paksa pun tak guna sebab saya tak boleh buat apa-apa. Saya hanya buat kerja saya. Dan Allah tetap melakukan kerja. Selesai. Sebagai satu contoh ibu-ibu. Ayah yang dirahmati Allah, contohlah. Kalau ada seorang pelajar ni, dia duduk dekat universiti nak belajar. Dia nak belajar ni. Selalu lecturer masuk kelas, dia akan tanya, Madam, ini subjek exam kali ni, subjek apa yang masuk? Minta maaf, bukan subjek. Bab apa yang masuk? Chapter mana yang masuk? Tak payah rusing, tak payah rusing. Chapter apa masuk, itu bukan kerja kita. Itu kerja lecturer. Kerja kita belajar sahaja. Faham sahaja apa yang kita belajar. Nanti masuk exam, jawab je. Kan? Tak payah duk rusing-rusing. Ni chapter apa masuk? Oh, saya nak study chapter ni lah. Saya tak nak study. Tak payah. Baca je semua. Kerja lecturer, dia akan tentukan chapter mana yang dia nak masuk, chapter mana yang dia tak nak masuk. Jadi jangan rusing-rusing. Jangan rusing-rusing apa chapter masuk. Yang penting sekarang, saya buat apa? Saya belajar ke tidak? Saya faham ke tidak apa yang saya pelajari? Macam itulah nak mudah faham. Kalau tidak, kita kecewa. Saya dah baca chapter ni tak masuk. Chapter yang saya tak baca itu yang masuk. Jadi kita kecewa. Macam itulah orang yang berdakwah. Okay? Kalau dia hanya menjangkakan, saya dakwah, orang ni mesti beriman. Orang ni mesti boleh terima. Orang ni mesti dapat hidayah. Kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Okay? Jadi serahlah kepada Allah. Jadi ayat 34 adalah tunjukkan kepada kita macam mana Nabi Nuh AS, apa rahsia Nabi Nuh, dia tetap sabar dengan provokasi kaum dia. Okay? Sebab dia rasa apa yang dia buat itu kerja yang Allah tugaskan. Beriman atau tidak, itu adalah kerja Allah Ta'ala. Okay? Baik, ayat 35. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, Am yakulu naftara, Qul iniftaraituhu fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Kata kaum Nabi Nuh AS. Kaum Nabi Nuh ni bila dengar macam tu, dia kata apa? Nuh ni, dialah iftara. Dia ni mereka-reka lah. Maksudnya mereka-reka syariat, mereka-reka nasihat. Dialah yang buat macam-macam. Macam-macam lah. Semua benda ni direka-reka. Maksudnya ajaran agama yang dibawa oleh Nuh ni, mereka tuduh Nuh mereka-reka. Membuat-buat benda-benda macam ni. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Wa ana bari'um mimma tujrimun. Kata dia macam ni, mudahnya. Kalau aku membuat-buat nasihat ini, iniftaraituhu fa'alayya ijrami. Kalau aku yang buat-buat nasihat ni, biar aku yang pikul dosa aku. Wa ana bari'um mimma tujrimun. Dan aku berlepas diri daripada dosa yang kamu buat. Maksudnya, kalau aku yang buat benda ni, biar aku tangguhlah dosa. Kamu tak payah ni lah, aku tanggung sendiri. Nak tunjukkan kepada kita, Nabi Nuh AS bertanggungjawab penuh dengan apa yang dia lakukan. Dan ini membuktikan apa yang dia ajar, apa yang didakwahkan oleh Nabi Nuh ni bukanlah satu perkara yang direka-reka oleh Nabi Nuh AS. Tetapi dia ditunjuk melalui petunjuk Allah, melalui petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Nabi Nuh nak bagi tahu 100%, bukanlah 200%, dia yakin apa yang dia ajar ni adalah datang daripada Tuhan. Kalau saya salah, saya tanggung. Kamu tak payah tanggung, saya tanggung. Itu nak rasa dia yakin, dia confident. Kan? Kita buat satu kontrak kan. Kita yakin dengan apa yang kita buat. Tak apalah. Kalau gagal, tak apa, saya tanggung. Benda tu bukan satu benda yang kecil kan. Kita meminggu satu tanggungjawab yang besar. Apa-apa terjadi, saya tanggung. Sebab apa kita mampu cakap macam tu? Sebab kita yakin apa yang kita buat itu yang paling terbaik. Macam itulah Nabi Nuh alaihi salam. Okey. Baik, sekarang kita dah masuk ke cerita yang baru. Tengok ayat 36. Okey.
Yang tadi itu adalah ulang kaji kepada perbincangan yang lalu. Okey, sekarang kita tengok pada ayat 36. Apa yang berlaku? Di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi Nuh alaihissalam membina kapal. Kalau kita baca kisah-kisah Nabi Nuh membina kapal, inilah ayat yang Allah Taala bincangkan. Inilah ayat yang menjadi dalil secara naqlinya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita tentang peristiwa itu. Nanti ibu-ibu akan tengok yang mana Allah Taala kata bercerita ni tak ada orang tahu, tapi Nabi tahu. Kenapa Nabi tahu? Sebab ini adalah cerita yang Allah Taala sampaikan secara langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan kita tengok pada agama-agama samawi yang lain pun mereka pun beriman dan meyakini cerita tentang bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Okey. Maksudnya benda ni bukan benda yang pelik lah, bukan benda yang baru, tapi memang perkara ini telah berlaku pada zaman silam. Okey, apa dia? Tengok ayat 36. Kata Allah Taala, wa uhiya ila nuhin, dan kami telah wahyukan kepada Nuh alaihi salam, annahu lan yu'min min qaumik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya tidak ada lagi orang yang beriman daripada kaum kamu, illa man qad aman, melainkan orang yang telah sedia ada beriman. Tu je Allah kata. Dah. Allah kata sampai satu masa tak ada lagi orang beriman. Tak ada lagi orang beriman. Yang beriman hanyalah orang yang sedia ada beriman sahaja. Di sini para ulama tafsir menyebutkan, sebahagiannya mengatakan yang beriman pada waktu ini adalah 40 orang. Tapi majoriti menyebutkan adalah 80 orang lebih. Tak disebutkan secara tepatlah, tapi dia kata 80 orang lebih. Ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir. Dan di antara 80 orang ini, laki dan perempuan itu adalah half-half, separuh-separuh. Bukan dua laki, majoritinya semua perempuan. Yang ni dua perempuan, majoriti laki tak. Dia kata half-half, separuh-separuh. Contohlah 40 laki, 40 perempuan. Dia separuh-separuh. Sebab apa? Sebab dia berdalilkan kepada nanti yang akan naik ke kapal tu nanti adalah mereka yang naik secara berpasangan. Walaupun ayat itu merujuk kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan, ada sebagian kata tumbuh-tumbuhan, tapi juga difahami semua yang naik atas kapal tu semuanya naik dalam keadaan berpasangan. Okey, semuanya naik dalam keadaan berpasangan. Okey. Wallahu taala alam lah, yang itu je saya boleh kata, tapi saya tak nak bincang lain lah. Okey. Baik, sekarang ni Allah kata, sekarang ni tidak lagi orang yang beriman, melainkan orang yang sedia ada. Ayat ni kita kena faham, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bukan menunjukkan kepada kita putus asa. Yalah 950 tahun dakwah, tiba-tiba Allah kata sekarang ni je yang beriman, lain tak ada dah. Ni bukan putus asa. Tetapi Allah nak bagi tahu kepada kita, sebab kita, saya minta maaf sekejap, saya nak sebut sikit. Kalau kita tengok dalam kisah para nabi yang lain, Allah tak sebut pun, dah lah tak payah dakwah, ini je yang beriman. Tak berlaku. Allah tak sebut pada kisah Nabi Ibrahim ke, Allah tak cerita tentang Nabi Muhammad ke, Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, tak. Tapi Allah hanya sebut pasal kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Sebabnya Allah nak bagi tahu, kita dakwah ke ataupun kita buat apa sahaja memang memenatkan. Tetapi kita kena ingat, setiap perkara dan semua perkara itu dia ada limit dia. Dia ada limit dia. Yang ini kita kena tahu. Maksudnya kalau kita berdakwah, kita dakwah, kita rasa kadang-kadang lelah, kadang-kadang kita rasa penat. Kita kata sampai bila saya nak buat macam ni? Kita kena ingat, ayat ini memberi ingatan kepada kita. Sampai satu masa semua itu ada hadnya. Semuanya itu akan berakhir. Yang ini yang membuatkan kita ada semangat, yang akan push kita. Contoh yang selalu saya sebut, contoh. Kalau ada seorang cucu kita baru belajar puasa, kan saya sebut contohnya kan, cucu kita baru belajar puasa. Dia tanya kita, "Nek, bila nak buka puasa?" Kita akan cakap dengan cucu kita, "InsyaAllah lah, lagi 2 jam kita buka puasa." Waktu tu lepas asar. Lagi 2 jam kita buka puasa. Pukul 7. Sikit je, sabar sikit je. Kita nak buka dah ni. Cucu kita yang bila dengar kata 2 jam lagi Nek. Okeylah. Saya tunggulah, saya sabar. Dia tahu, dia ada limit dia, dia sabar. Tahan lah.
Tapi kalau dia kata, kalau cucu kita kata, "Nek, saya tak tahan lah, Nek, saya nak buka puasa lah." Bila boleh buka ya? Cucu kita kata, "Entahlah, nenek pun tak tahu. Entah esok, entah lusa baru buka." Contohlah, kita kata, "Saya tak ada, nenek tak ada limit, nenek pun tak tahu." Macam mana kata cucu? Kalau nenek pun tak tahu bila nak buka, sekarang jugalah saya buka. Nak berapa tunggu lagi? Saya pun tak tahu sampai bila saya kena puasa. Boleh faham tak maksud saya? Jadi macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada kita pada ayat ini. Allah Taala kata tidak ada lagi orang yang beriman melainkan orang yang beriman yang sedia ada. Itu nak beritahu pada kita bukan putus asa, bukan mengalah, tapi Allah nak bagi tahu setiap perkara yang kita buat dia ada tempoh dia. Dia ada limit dia. Okey? Dan dia ada had dia. Sampai masa dia akan berhenti. Jadi selagi mana tak sampai ke garisan tu, jangan putus asa dan jangan berhenti. Kita rasa letih, kita akan rasa lagi letih kalau kita hentam, kita tekan kita punya psikologi tu. Oh, ini tak tahu sampai bila, kita akan jadi letih. Tapi bila kita fikir semua ini akan berakhir, sampai masa nanti kita akan jadi lebih sabar dan kita akan jadi lebih kuat. Okey, yang itu yang Allah Taala nak sampaikan. Kemudian Allah kata apa lagi? Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu bersedih dan janganlah kamu sengsara dengan keputusan ni, bima kanu yaf'alun. Okey, tentang apa yang selalu mereka telah lakukan. Maksudnya apa yang kamu telah lakukan, kamu jangan sedihlah. Wahai Nuh, kamu jangan sedih. Okey. Ibu-ibu tengok saya sebut kat sini. Allah Taala kata pada Nabi Nuh, fala tabta'is. Fala tabta'is. Jangan sedih. Jangan makan hatilah. Jangan kecewa dengan keputusan ni. Maksudnya tak ada lagi orang beriman. Ayat ni kita jelaslah. Seorang pendakwa yang sayangkan kepada kaum dia, cintakan kepada kaum dia nak dapatkan hidayah, tiba-tiba Allah kata tak payah dah. Tak payah dakwah dah. Berhenti dekat sini. Semua orang yang buat kerja ni, semua orang akan rasa sedih. Kenapa saya tak boleh dakwah kesian yang lain ni? Semua orang tak beriman ni. Allah katakan jangan bersedih. Tapi cuba Syikin tolong saya buka surah Nuh, tengok pada ayat 26. Tengok surah Nuh, surah yang ke surah 71 ayat 26. Okey, tengok ayat 26. Ayat 26, ayat 27. Okey. Okey, tak ayat 26, ayat 26. Minta maaf, ayat 26. Okey, 26 bawah sikit. Okey, Allah kata apa? Wa qala Nuh berdoa kepada Allah. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Kata Nabi Nuh, wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang kafir ni. Maksudnya kaumku yang kafir ini daripada hidup di atas muka bumi. Tadi Allah kata, "No, jangan sedih." Yalah, sebagai seorang pendakwah kan, kita dah dakwah lama dah. Tiba-tiba Allah dah letakkan satu keputusan. Dah, kita berhenti dakwah sebab tak ada orang lagi beriman. Allah kata jangan sedih keputusan ni jangan sedih. Nuh mesti sedih lah. Maksudnya jangan sedih tu berarti Nabi Nuh sedih lah. Sebab dia tak dapat berdakwah. Tak dapat menyelamatkan lagi kaum dia yang seramai yang dia mampu. Tapi pada ayat 36, ayat 26 surah Nuh ni, Allah rakamkan. Apa doa Nabi Nuh? Nabi Nuh doakan, biar semua orang mati. Jangan bagi orang ni hidup. Dia tak sedih ke? Faham tak saya? Faham tak? Tadi Allah kata, "No, jangan sedih sebab kamu dah tak boleh dakwah dah. Orang beriman dah tak ada dah. Semua orang yang ada orang kafir je." Tiba-tiba Nabi Nuh, Allah Taala sebut pada ayat 26 surah Nuh, Allah kata Nabi Nuh berdoa, Nabi Nuh minta Allah Taala matikan semua orang-orang ni. Jangan bagi hidup seorang pun. Kenapa Syikin faham tak soalan saya? Faham. Dia macam ada contradictory betul. statements. But how? But why? Dia sedih tak dapat berdakwah, tapi dalam masa sama dia berdoa matikan semua orang kafir ni. Kenapa? Ustaz, soalan. Ayat mana yang turun dulu, Ustaz? Mana? Ayat mana yang turun dulu? Okey. Ayat yang mana turun dulu ni? Okey, dari sudut surah yang turun dulu ni adalah surah Hud. Yang turun dulu surah Hud lah.
Tapi dari sudut situasi saya tak pasti. Tapi dia adalah satu peristiwa yang sama. Satu peristiwa yang sama. Okey, dia satu peristiwa yang sama. Saya tak pasti sama ada doa ni dulu ke ataupun, tapi yang saya yakinlah. Kalau tengok daripada konteks ayat, Allah Taala minta Allah Taala bagi tahu dulu keputusan yang mana tak ada lagi orang beriman. Barulah Nabi Nuh ni lepas tu berdoa, ya Allah, matikanlah orang kafir ni. Okay, yang itu yang saya yakinlah. Tapi kalau nak kata kepastian tu saya sebab ayat dia, konteks dia satu peristiwa, dia bukan awal ataupun akhir lah. Okey. Kan kita nampak ada perbezaan kan, dia macam kontradik antara ayat tadi tu, dia sedih, tiba ayat yang kemudian ni Allah Taala kata Nabi Nuh berdoa matikan je orang kafir ni. Okey. Dapat ke? Jawapan depan mata dah tanya, jawapan depan mata. Okey, jawapan dia adalah pada ayat berikut tu. Okey. Nabi Nuh ni sebut, dia kata apa? Innaka intazarhum yudillu ibadak. Sesungguhnya kalau engkau biarkan mereka ni hidup, nescaya mereka akan sesatkan hamba-hambamu yang beriman. Yang beriman ni dah macam ni, dah tak ramai. Kalau kamu biarkan dia hidup, yang ni pun akan sesat. Wala yalidu illa fajiran kafara. Dan mereka tidak akan lahirkan anak melainkan yang buat dosa dan yang kufur. Maksudnya kalau dia ada anak pun, yang anak-anak dia pun tak akan beriman dah. Ini Nabi Nuh AS, sebab itulah dia doakan kepada Allah Ta'ala supaya matikan saja orang-orang kafir. Sebab apa dia doakan macam tu? Sebab dia takut orang kafir ni akan mempengaruhi sahabat-sahabat dia. Sudahlah mempengaruhi, nanti yang orang kafir ni akan ramai lagi anak pinak dia, semuanya tak beriman. Bukan bertambah iman, tapi semuanya tidak beriman. Jadinya Nabi Nuh AS bukan dia nak menghancurkan kemusnahan pada kaum dia, tidak. Dia tak mendoakan. Tapi yang sebenarnya yang Nabi Nuh buat ni adalah sebagai risk management lah, pengurusan risiko. Okay? Dia nak lindungi risiko tu. Sebab mungkin dari satu sudut tu dia nampak risiko ni makin besar. Kita minority. Ni mereka ni majority. Makin lama makin ramai. Makin lama makin ramai. Jadi kalau tak dibiarkan, kalau dibiarkan sahaja, boleh jadi dia mempengaruhi kami semua. Dia mempengaruhi kami semua. Sudahlah tak beriman, sekarang ni dia pengaruhi kita. Jadi ya Allah, kalau alang-alang kau kata tak ada lagi orang yang beriman, alang-alang tu kau matikan sajalah orang-orang kafir. Sebab Allah Ta'ala dah sebut kan, tak ada lagi orang yang beriman, melainkan yang beriman tu saja. Jadinya, kalau si fulan ni dapat anak cucu, sudah tentu cucunya pun tak beriman. Sebab Allah dah sebut dah, yang beriman yang tu, tak akan ada yang bertambah. Tak akan ada yang bertambah. Maka sebab itulah Nabi Nuh berdoa dengan doa ini. Okay? Dia bukan hujah kita boleh doakan keburukan orang lain. Bukan hujah. Nabi Nuh lah doakan keburukan pada kaum dia. Tidak, ini bukan hujah dia. Dia doakan seperti itu adalah dia takut, dia nak memberi perlindungan pada kaum dia. Takut kaum dia yang beriman ni terpengaruh dengan dakwah orang yang tidak beriman. Itu saja. Okey. Baik, kemudian kita balik 3 ayat 36 surah Hud. Ayat 36 surah Hud. Allah Ta'ala menyebutkan fala tabtais. Kan Allah kata pada Nabi Nuh, janganlah bersedih, janganlah kecil hati dengan perbuatan-perbuatan kaum Nabi Nuh ni. Kenapa Nabi Nuh ni bersedih? Sebab nak bagi tahunya, saya bagi contoh macam ni. Selalunya lah kalau kita dah, contoh saya bayangkan macam ni, kalau kita kat sekolah, ni sekolah lah, mungkin tak ada guru sini, ada seorang cikgu ni dia ditugaskan mengajar di satu kelas, yang kelas ni adalah kelas akhir yang bermasalah. Kelas tu kelas akhir, kelas yang bermasalah. Dia stres, dia ajar murid-murid tak nak dengar, bahkan murid-murid bising, ejek-ejek pula cikgu tu. Bukan sahaja ejek, cikgu masuk kelas dia lari pula kelas. Cikgu pula dipersalahkan. Kan, bergaduh pula, bertekak pula dengan murid. Sudah tentulah kita kata cikgu yang macam ni, mungkin setahun dia jadi guru kelas untuk kelas tu, stres dia. Depres mungkin kan, boleh kena mental sebab murid yang macam tu. Tiba-tiba bila kata pengetua, okeylah,
Masuk tahun 2024, awak cikgu, puan, tak payah mengajar kelas tu. Awak dipindahkan mengajar ke kelas yang paling cermelang di sekolah ni. Apa rasa perasaan cikgu? Mestilah dia rasa lega, ya Allah, lepas azab aku ni. Mesti dia rasa lega kan? Wah, aku dah tak jumpa dah murid-murid bermasalah. Setahun aku azab. Itu baru setahun. Bayangkan Nabi Nuh ni dakwanya 950 tahun. Bila Allah kata dahlah tahun ni sampai sini je tak ada orang beriman. Habislah kerjanya. Sepatutnya Nabi Nuh rasa tenanglah. Lega lah. Habis beban saya. Tapi Nabi Nuh sedih. Dia sedih. Kenapa Nabi Nuh tak rasa lega? Tapi yang terzahir dalam diri Nabi Nuh, dia rasa sedih pula. Ya Allah, sedihnya lah. Kenapa tak bagi dakwah lagi? Kenapa sampai sini je? Kenapa tak ni? Okey, jawapan dia adalah ini cara Allah Taala tunjukkan sifat sebagai seorang pendakwah. Pendakwah ni jangan kita ingat ustaz, ustazah, tapi kepada semua orang mukmin, termasuklah ibu bapa. Jangan putus asa kita mendidik anak-anak kita. Macam mana pun. Sebab apa ayat ni nak tunjuk pada kita? Nabi Nuh rasa sedih walaupun dia ni bertelagah dengan kaum dia. Walaupun kaum dia hina dia, kutuk dia, cerca dia, ejek-ejek dia. Dia rasa sedih tak dapat sampaikan dakwah lagi. Sebab itulah menunjukkan Nabi Nuh ni dia zahirkan sifat rasa sayang dia kepada kaum dia. Kasih dia pada kaum dia. Dan kelembutan jiwa dia kepada kaum dia. Dia tak nak benda yang lain. Melainkan dia hanya nak kaum dia ni semuanya dapat hidayah dan semuanya Allah Ta'ala selamatkan. Itu saja. Dia macam kasih seorang ibu kepada anak. Macam mana pun anak tu buat pada ibu dia, bersalah macam mana pun anak tu pada ibu dia, si ibu sentiasa bersedia untuk memaafkan. Ibu tak nak apa-apa pun. Yang ibu nak sebenarnya awak selamat je. Itu je. Macam itulah Nabi Nuh AS. Dan macam itulah sebenarnya sifat seorang pendakwah. Okey? Macam itulah sifat seorang pendakwah. Bila seorang pendakwah ataupun seorang ibu bapa tu dia rasa putus asa, dia rasa kecewa dengan apa yang dia buat, orang tak nak dengar, anak tak nak dengar, murid tak nak dengar. Sebenarnya dia kena cek baliklah pada diri dia kan. Apakah saya ni nak kena mengalah? Kenapa saya mengalah? Adakah saya buat kerja sebelum ni, dakwah saya ke, mendidik anak-anak ni, ada keinginan-keinginan yang lain selain daripada saya nak anak saya ni berjaya. Okay? Kalau kita nak anak kita berjaya, sepatutnya kita tak putus asa lah. Kalau kita nak keluarga kita selamat, sepatutnya kita tak pernah putus asa. Kita sentiasa rasa semangat untuk terus dakwah. Sebab saya sayang dia. Saya takkan rasa letih. Selagi mana saya boleh, saya hidup, selagi itulah saya nak cuba usaha sebaik mungkin untuk selamatkan dia. Kita takkan rasa letih, kita takkan rasa mengalah, kita takkan rasa putus asa. Bahkan kita rasa sentiasa nak cuba bantu. Itu yang dimasukkanlah pada ayat ni. Okay? Bukan dia rasa happy lah, kerja dah habis, balik lah. Tak ada sedih dekat sini sebab untuk tunjukkan inilah sifat seorang pendakwah. Dia ada sifat kasih, dia ada sifat sayang kepada kaum dia. Bila tak dapat dakwah tu dia rasa sedih lah. Kaum dia tu semuanya ingkar kepada Allah Ta'ala. Okey. Baik, ayat yang ke-37. Pada ayat yang ke-37 Allah Ta'ala pun sebut wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan binalah bahtera ini bi'ayunina wa wahyina, dengan pandangan kami, dengan pengawasan kami, wa wahyina, dan juga dengan wahyu kami. Ibu-ibu perhatikan perkataan wasna'. Perkataan sana'a dekat sini iaitu bererti mencipta sesuatu dengan tempoh yang paling panjang. Itu perkataan sana'. Sana' ni iaitu kita mereka satu benda, cipta satu benda yang tempohnya paling panjang. Okay? Mencipta sesuatu yang paling panjang. Okay? Dan tak silap saya minta maaf, saya tak jumpa kamus yang menerangkan. Tapi yang sefaham saya, perkataan sana' ni iaitu dia bererti kita mereka sesuatu benda tu bukan part-part tertentu, tidak. Tapi mereka sesuatu tu daripada A sampai Z. Dia buat sendiri daripada A sampai Z, itu namanya sana'. Saya tak jumpalah kamus yang macam tu, tapi yang sefaham saya macam tu. Saya minta maaf kalau mungkin ada asatizah yang menonton, mungkin boleh perbaikilah, boleh perbetulkan saya kalau saya salah. Okey. Perkataan sana' ni artinya dia mereka sesuatu tu daripada A sampai Z, dan dia mengambil masa yang sangat panjang. Maksudnya dia tidak ada petunjuk
istilah dia macam ni, dia bukan tiru, dia bukan kopi orang lain. Dia buat benda tu adalah daripada awal. Okey? Apa istilah kita Benda tu dia bukan kalau Innovation. innovation kan. Dia bukan benda yang Kalau dalam sains and teknologi kan, ha, the sinaat dia kita kan sebagai craftsmanship and technology lah. Perbincangan sains Islam ada Oh, ya ke? perkataan ni. Oh ya ke? Okey, baik, terima kasih Syikina. Jadi perkataan solat ni dia besar tau. Dia nak menunjukkan Nabi Nuh AS ni dia reka daripada awal sampai habis. Semua benda tu dia reka dan dia mengambil tempoh yang sangat panjang. Saya bawa satu riwayat disebutkan sendiri di dalam satu kitab. Saya tengok rujukan dia. Okey. Ada beberapa kitab tafsir yang lain, antaranya iaitu kitab tafsir Ibnu Abi Hatim, ada juga kitab daripada Durrul Mansur. Dia kata apa? Bahtera Nabi Nuh ni dia dibina tempohnya adalah selama 40 tahun. Tempoh dia bina tu bukan kejap. Tempoh dia bina tu adalah selama 40 tahun. Tempoh yang sangat-sangat panjang. Ustaz, soalan Ustaz. Ya, sila. Berbalik-balik pada tadi yang doa Nabi Nuh tu. Ya, saya ingatkan tadi dia berdoa tu selepas siapnya kapal. Jadi dia berdoa yang untuk untuk hapuskan orang kafir tu sebelum dia bina kapal kan? Okey. Doa tu adakah sebelum ataupun selepas dibina kapal? Ya. Yeah. Okey. Soalan Puan Syima tu saya rasa saya kena double check balik sama ada sebelum atau selepas. Tapi yang setahu saya dia doa tu adalah selepas Allah Ta'ala telah tetapkan pada ayat yang sebelum tu. Maksudnya bila Allah kata apa pada ayat 36 tu, tak ada lagi orang beriman dah wahai Nuh. Yang beriman yang sedia ada. Lepas itulah yang Nabi Nuh doa, ya Allah kalau macam itu matikanlah. Matikanlah semua. Sama ada sebelum pembinaan kapal ataupun selepas binaan kapal, wallahu alam. Saya kena double check balik. Mungkin kena tengok dalam kitab Qasasul Anbiya, Ibnu Kathir dia susun cerita kisah Nabi Nuh tu, kena double check balik. Saya kena cross check balik situ balik. Minta maaf Puan Syima, saya tak dapat nak jawab secara pasti. Okey. Tapi kita boleh fahamlah konteks ayat tu. Bila Allah Ta'ala dah kata tak ada beriman, maka Nabi Nuh kata kalau macam tu, matikan je lah orang yang kafir ni kan. Tak nak lah. Sebab bukan dia marah ataupun dia berdendam. Tapi dia tak nak yang beriman yang sedia ada tu akan terpengaruh dengan dakwah yang bukan yang tidak beriman. Okey. Baik, sekarang ni perkataan wasna dekat sini merujuk kepada dia membina dengan tempoh yang sangat panjang dan dia membina tu mencipta ni adalah daripada A sampai Z. Okey. Sebab itu Allah Taala kata apa? Nabi Nuh ni dia bina ni dengan bi'ayunina, dengan pengawasan Allah Taala. Maksudnya kalau seorang engineer dia nak buat satu teknologi atau membangunkan satu sistem ke, nak bangunkan satu kenderaan ke, nak cipta satu kapal selam ke apa ke, dia mesti ada dia punya supervisor dia. Dia mesti ada orang yang akan perhatikan dia. Macam itulah Allah Taala. Dan Allah kata wa wahyina, dan kami juga akan pandu dia dengan wahyu, iaitu dengan ilmu. Para ulama tafsir sebahagiannya kata apa? Nabi Nuh alaihissalam dia membina kapal adalah selama 40 tahun. Dia kata 40 tahun. Tapi ada juga pendapat yang kata dia membina selama 100 tahun. Dan ada juga pendapat yang membina selama 400 tahun. Wallahu a'lam. Tak disebutlah yang mana yang paling tepat. Tapi dia katalah sama ada 40 tahun, 100 tahun, ada ataupun 400 tahun. Saya tak pasti. Mungkin ini adalah sumber-sumber daripada kitab-kitab Samawi yang terdahulu atau berbagai saya tak tahu. Tapi ini disebutkan dalam kitab tafsir antaranya lah. Dan dia kata Nabi Nuh ni kan disebut perkata wasna ni, dia bukan bina kapal tu daripada A sampai Z saja, tapi material binaan tu ditetapkan daripada awal lagi, dipandu daripada awal lagi, iaitu kayu apa yang dia pakai untuk dibina kapal tu. Kayu dekat sini saya kalau kita dengar selalu orang kata kayu koka kan, wallahu a'lam, itu kita tak tahulah. Tapi kalau saya cross check dalam tafsir yang lain, antaranya dalam tafsir Tabari,
Dia kata dia datang daripada satu kayu namanya kayu as-saj. Kayu as-saj, dan Allah Taala minta ditanam kayu tu selama 20 tahun. Maksudnya daripada awal tu dia dah suruh dah, tapi tak tahu untuk buat kapal. Dia kata tanam dulu 20 tahun. Kemudian dah kayu tu dah pokoknya dah besar, mungkin 20 tahun kemudian tu barulah disuruh bina kapal. Dan kapal tu katanya pembinaan saja 40 tahun, 100 tahun ataupun 400 tahun. Wallahu a'lam. Okey, kenapa para ulama sebut detail benda ni? Sebab nak bagi tahu Nabi Nuh ni dia bina kapal bukan sebarang-sebarang. Bukan main bina je. Tak. Dia bina tu betul-betul dengan ketelitian. Detail. Dia sangat-sangat teliti pembinaan tu. Apatah lagi nanti kita akan jumpa kapal tu akan berlayar yang mana air ataupun ombak dia adalah kal jabal, seperti gunung, tinggi gunung. Gunung tinggi-tinggi kan. Dan kita maklum semua daratan semuanya tenggelam pada waktu tu. Jadi macam mana lautan tu bergelora tu dan kapal tu boleh merentasi macam tu, kita boleh fahamlah. Artinya kapal ni adalah kapal yang mungkin paling sempurna. Sebab itu dia diikat dengan perkataan wa wahyina. Dia dibina melalui panduan wahyu daripada kami. Kita tengok kan baru ni kebetulan ada kapal selam yang nak pergi tengok bangkai Titanic. Barulah manusia mengakui lautan yang 70% daripada permukaan bumi ni hanya 5% sahaja yang manusia telah teroka. Explore 5% saja. Manakala baki 90% manusia tak tahu dan dia kekal sebagai misteri. Sebab itulah bila saya dengar ungkapan tu daripada saintis, patutlah Allah Ta'ala kata apa? Kalau kamu kalau kamu menanam beratus batang pokok dan pokok itu dijadikan sebagai pena, dia hanya baru setitis daripada ilmu yang dia berjaya tulis tu, hanya setitis daripada lautan-lautan Allah Ta'ala. Maksudnya benda yang kita tak tahu apa-apa sebenarnya. Allah Ta'ala gunakan perumpamaan tu sebab betul lah. Ilmu manusia ni hanya 5% sahaja daripada ilmu lautan tu. Bayangkan macam mana kapal yang dibina tu, bila lautan bergelora besar macam tu, dan dia katanya duduk di atas lautan tu, hujan yang tak henti-henti tu adalah selama 5 bulan ke 6 bulan. Tempoh mereka berlayar di atas lautan tu adalah selama 5 ke 6 bulan. Wallahu alam, tak diketahuilah. Kan disebut hanya tu 5 ke 6 bulan dengan lautan yang bergelora tu. Sudah tentulah kapal tu kapal yang benar-benar ukur. Kita tak tahu teknologi apa yang dia guna kan. Mesti ada teknologi dia. Takkanlah kapal tu macam tu je kan, mesti ada teknologi dia. Dia berlayar guna enjin ke, guna kita istilahnya kapal layar, bentuk kapal layar, wallahu alam, tak diketahuilah. Okey, sekarang ni saya bawa satu rujukan. Saya sajalah cek tadi dekat di Jabatan Mufti Wilayah. Mufti Wilayah dia ada bawa satu rujukan juga. Kata Mufti Wilayah, dia kata apa? Kapal ni dalam banyak-banyak riwayat dia kata, dia kumpulkanlah, dia kata apa? Panjang kapal ni dikatakan adalah 300 hasta. Lebar dia 50 hasta dan tingginya adalah 30 hasta. Macam mana kiraan hasta? Jadi kita boleh bayangkanlah, besarlah kapal ni kan. Kemudian ada yang kata panjangnya juga 1200, lebarnya 600 dan tingginya tak diketahui. Tapi kita boleh bayang kapal ni adalah kapal yang sangat-sangat besar. Bayangkan satu dunia ni, kapal yang macam mana yang boleh berlayar, yang boleh kekalkan konsisten dalam tempoh yang sangat-sangat panjang. Okey, kita boleh bayangkanlah orang berlayar kapal, contoh orang yang kerja di kawasan perkapalan, kalau dia berlayar kapal dalam tempoh 6 bulan, dalam tempoh 6 bulan tu kita tengok macam mana dia punya kapal dia. Mesti kapal yang besar, kapal yang betul-betul besar. Dan kapal yang besar tu pula mesti dengan barang-barang keperluan yang sangat cukup, makanan dia, sumber-sumber air dia mesti komplit. Maka kita boleh bayangkanlah, begitulah mungkin seperti mana bahtera Nabi Nuh AS. Sebab tempoh 6 bulan ni mesti ada yang nak pergi tandas, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang itu, macam-macam jenis kan. Yang itu saya rasa sangat luar biasa lah. Apatah lagi yang naik ni bukan manusia saja, tapi termasuk haiwan-haiwan.
Okey, termasuk haiwan-haiwan. Dan haiwan ni macam kategori pula. Ada haiwan yang terbang di udara, ada haiwan buas, ada haiwan liar. Macam mana? Dan setiap haiwan ni mestilah ada habitat-habitat dia. Macam mana dalam kapal yang kapal saja tapi boleh memenuhi semua keperluan-keperluan sama ada manusia, sama ada tumbuh-tumbuhan ataupun juga termasuklah dengan haiwan-haiwan tadi. Yalah, haiwan buas boleh gabung ke dengan haiwan liar? Burung boleh duduk ke dengan haiwan liar? Kita boleh bayangkan kan? Kat situ sahaja kita boleh fikir, betul lah Allah Ta'ala sebut kapal yang dibina ni bukan sekadar kapal biasa, tapi dia telah dipandu dengan pengawasan daripada Allah dan juga wahyu daripada Allah Ta'ala. Kalaulah contohlah hujan yang tak berhenti dalam tempoh 6 bulan tu kan, ayat lepas ni kita akan jumpa air yang keluar daripada bumi tu, daripada bumi dan dia turun daripada langit, dia tak berhenti. Kalaulah kita berpegang dengan tafsiran yang kata belayarnya sampai tempoh 6 bulan, maksudnya 6 bulan tu hujan tak berhenti, banjir tak berhenti. Sudah tentu saya tak tahulah macam mana dengan matahari, timbul atau tidak. Sebab hujan je kan, boleh timbul tak matahari? Kalau matahari tak timbul, macam mana pula dengan tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan memerlukan proses fotosintesis kan, dia mesti ada proses dengan matahari. Kalau tak ada matahari, macam mana tumbuh-tumbuhan ni hidup? Itu antara benda yang kita boleh fikirkan lah. Jadi sudah tentu ada teknologi, ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Nuh sewaktu dia membina kapal ni. Dia bukan sekadar bina kapal, tetapi dia telah mencukupkan keperluan kapal tu dengan teknologi-teknologi yang diperlukan oleh sesiapa yang menaiki kapal tersebut. Okey, boleh dapat ibu? Okay, jadi ayat yang kita bincang ayat 37 ni sebenarnya sangat besar. Okay. Dia membawa kita berfikir sangat. Ya. Saya cek, Ustaz kata tadi 300 hasta. Ya. Panjang 300 hasta, saya cek tadi conversion sama juga dengan 450 kaki. 450 kaki lebih kurang 137 meter panjangnya. Kalau macam tu, kalau kita bayangkanlah dengan kapal kita yang sekarang ni, dia lagi besar ke lagi kecil? Puan? Nanti kejap saya Google tengok sebab saya tengok macam tu, contohlah ini sajalah bincang lah kan. Kalau kita tengok macam Titanic, dia kata satu kapal Titanic tu dia sama besar dengan 3 padang bola. 3 padang bola ke 5 padang bola, lebih kurang lah, saya tak ingat lah. Dia kata besarnya. Kapal yang cruise hari ni bersamaan dengan 8 padang bola. 8 padang bola. Itu saiz kapal yang ada pada hari ni lah. Dan kita tengok kapal tu berlayar macam mana kan. Saya cuba bayangkan macam manalah kapal Nabi Nuh AS. Itu antaralah yang kita boleh sajalah. Ni sebab perkataan ni besar Allah Ta'ala sebut ni sebab nak bayangkan. Betul-betul hebatlah. Sebab dia memenuhi semua keperluan makhluk yang naik kapal tersebut. Okey. Baik. Sementara Puan Shima dah bercek tu, kita tengok ayat yang berikutnya tu pula. Allah Ta'ala dia kata the longest is a container ship yang dia dekat Panama. Dia measure 400 meters. 400 meters. Lebarnya 61.5 meters. Okay. Dia kontainer lah, bukanlah kapal layar ni. Dia bukan kapal, dia kapal besar lah kan. Betul. Kapal besar. Tapi dia kata the longest ship yang ni dia kata was 100 tak sampai banyak tu. 100 over feet je. No, sorry. Only ships type for which it is longer than 300 meters. Adalah more than 100 over ni lah. Ada yang 488 meters. Passenger ship pun about 300 over meters yang paling panjang. Okay. Baik, terima kasih. Tak apa, ini kita tambah maklumat kan. Okay, tapi itulah kalau kita fikirkan, yalah dari segi saya sebut tadi, manusia sahaja 80 orang. Maksudnya manusia ada keperluan dia. Nak makan, nak ke tandas, nak itu, nak ini. Ada keperluan-keperluan kita. Begitu juga dengan haiwan-haiwan pula. Haiwan pula macam-macam jenis. Ada haiwan buas,
ada haiwan liar, ada haiwan yang berterbangan, ada haiwan yang itu haiwan ni, sudah tentulah mestilah kapal yang disiapkan oleh Nabi Nuh ni dengan panduan wahyu Allah ni mestilah dengan kelengkapan-kelengkapan yang paling sempurna. Okey. Sebab nanti kita akan tengok masa Nabi Nuh tu turun tu nanti ada sesuatu yang dia sebut. Dan masa dia naik tu pun ada sesuatu yang dia sebutlah. Ada doa yang disebut tu. Nanti kita jumpa. Okey. Baik, itu menunjukkan betul lah Allah Taala telah pandu kapal ini dengan betul-betul pengawasan yang paling sempurna dan dengan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa tak ada lagi kot kapal hari ni yang bawa sekali dengan binatang-binatang yang berlayar berbulan-bulan kan, dan dengan tumbuh-tumbuhan mungkin yang boleh hidup. Wallahu alam, kita tak tahulah. Mungkin ada lah kot yang bawa yang binatang-binatang sirkus tu. Binatang sirkus mungkinlah kan, mungkinlah. Tapi yelah kalau kita bayar ni banyak kan, macam jenis binatang bercampur-campur. Tak tahu macam mana pun. Ustaz tanya, Nabi Nuh ni dia memang expertise dia dalam bidang craftsmanship ke macam sebab tadi bukan. Dia bukan orang yang berkepakaran dalam bidang tu. Kiranya the method of bagaimana Allah mewahyukan atau Allah mengilhamkan dia tu adalah melalui intuition lah kan? Yang itu saya tak berani nak cakap. Tapi macam mana macam secara langsung Allah mengajarkan Nabi Nuh tu kan? Dan kita tahulah wahyu ni mesti turun melalui Jibril. Macam mana Jibril menunjukkan kepada baginda Nabi SAW wahyu-wahyu yang Allah turunkan tu, macam itulah Jibril turun kepada Nabi Nuh AS. Tapi macam mana penurunan tu, wallahu alam. Mungkin ada disebutkan dalam kitab, tapi saya tak sampai ke pembacaan ke situlah. Saya tak tahu nak jawab. Tak tahulah. Mungkin ada para ulama ada bincang kan. Wallahu a'lam. Okey, baik, selesailah. Saya sekadar sebut saja tadi pasal kapal ni sebab nak bayangkan Allah Taala membantu Nabi Nuh ni membina kapal daripada A to Z ni dengan panduan tu, nak beritahu dia sangat hebat. Dengan kelengkapan keperluan yang duduk atas kapal tu selama bulan-bulan tu, dia bukan benda yang kecil. Dia adalah perkara yang sangat-sangat besar. Okay. Baik, kemudian Allah Taala kata apa? Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan lautan. Ini nak menunjukkan kepada kita yang mana Nabi Nuh AS tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidaklah menghukum kaumnya itu agar ditenggelamkan. Tapi Allah Taala kata wala tukhatibni, dah jangan merayu lagi lah, jangan bercakap lagi dah, jangan minta apa lagi dah, sebab mereka tu adalah orang yang zalim dan Allah Taala akan tenggelamkan mereka dalam lautan. Okey, kalau kita nak terjemahan, dia gunakan perkataan taufan. Taufan di sini kita maklumlah, taufan dalam bahasa Melayu adalah merujuk kepada angin kan. Taufan ni adalah angin. Tapi kalau taufan di dalam bahasa Arab yang Allah gunakan dalam surah Al-Ankabut disebut sebagai at-tufan, dia merujuk kepada dua perkara yang berputar ataupun berpusing. Ini pun kita pernah bincang dah pada surah-surah yang lain dah. At-tufan ni dia datang daripada perkataan tawaf, berpusing. Dan tufan tu disebut dalam bentuk musanna, ada dua benda yang berpusing. Artinya air yang keluar daripada bumi berpusing dan air yang turun daripada langit pun dia berpusing. Itulah azab yang Allah timpakan kepada mereka. Okay? Mereka tenggelamlah, Allah kata mughraqun, dia tenggelam dalam azab tersebut. Okey, maksudnya pada ayat ini, sekali diturunkan azab, tidak ada orang dapat halang kuasa Allah dan tidak ada orang yang dapat diselamatkan. Semuanya. Sebab semua benda ada limit dia, ada tempoh dan had dia. Allah Ta'ala dah bagi tempoh, maka kalau kamu dah lepas tempoh, maka tidak ada istilah Tuhan zalimi saya, tidak. Tuhan dah bagi seluas peluang. Kita yang membuat keputusan. Jadi ayat ni Allah cerita sebab Allah nak bagi tahu dan nak sedarkan khususnya Quraisy yang tolak dakwah Nabi dan juga khususnya kita, yang umumnya kita ni. Quraisy Allah bagi tempoh dengan nemat-nemat yang mereka miliki, tapi mereka enggan terima dakwah Nabi SAW.
Bila tibanya azab, tidak ada orang yang dapat lari daripada azab Allah. Antaranya kekalahan teruk orang Quraisy ini di dalam peperangan mereka kepada Nabi SAW. Pada peperangan Badar lah khususnya, mereka kalah teruk. Sampai masa kalau mereka tak berubah, tidak ada istilah dizalimi lah. Mereka tu akan tetap dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Okey. Baik, kemudian ayat 38. Pada ayat 38 Allah kata apa? Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mulailah Nabi Nuh itu membina kapal dia. Wa yasna'ul fulka, dia pun bina kapal dia pelan-pelanlah. Wa kullama, dan setiap kali marra alaihi malak. Malak dekat sini adalah merujuk pada pembesar. Malak kita dah pernah bincang kan. Malak ni adalah orang-orang kaya ataupun pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh. Okay, pembesar kaum Nuh ataupun orang-orang kaya dia dipanggil malak. Malak datang daripada perkataan al-mal'u, yang dipenuhi, yang dipenuhi, iaitu orang yang dipenuhi kenikmatan, orang kaya raya, ataupun orang yang dipenuhi keperluan dia. Dia bukan sekadar kaya raya, tapi dia ni memang hidupnya mewah-mewah lah. Jadi mereka ni lah malak, kata Allah. Malak. Jadi setiap kali, wa kullama, setiap kali marra alaihi malak, pembesar-pembesar ni melalui Nabi Nuh alaihi salam, min qaumi, pembesar daripada kaum Nabi Nuh ni, sakhiru min, mereka akan mengejek Nabi Nuh. Sakhiru. Okey. Perkataan sakhar dekat sini, sakhar dekat sini artinya dia sarkastik. Itu dia menyindir. Mengejek dekat sini bukan dia yang tu bukan. Dia menyindir. Sakhar, dia sarkastik. Sarkastik dekat macam mana? Nabi Nuh dah berhenti dakwah ke? Dah tukar profession, contohlah. Macam itulah kaedah dia. Dia menyindir-nyindir. Sebab kalau orang cakap kita terus, kita kadang-kadang tak terkesan. Tapi orang sindir kita itu tajam. Dan ayat ni, kita boleh tengok Allah Ta'ala pesan kepada orang mukmin dalam surah Al-Hujurat. Okey, minta Syikir tengok surah Al-Hujurat. Surah ni kita dah pernah bincang dulu kan? Surah 49, surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah 49, tengok ayat 11. Dan Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kan kita kata surah Al-Hujurat ni adalah surah yang berkaitan tentang etika. Allah Ta'ala mengajar manusia ni hidup beretika. Dan khusus Allah Ta'ala ulang-ulang pada ayat dia dengan wahai orang beriman. Kalau kamu beriman, kamu kena buat. Antara yang Allah pesan pada orang beriman, la yazkhar, jangan kamu sarkastik, qaumun min qaumin asa ayyakuna khaira. Iaitu kamu sarkastik ke, kamu cemuh ke, kamu merendahkan satu kaum kepada satu kaum yang lain. Asa ayyakunu khaira. Boleh jadi satu kaum yang kamu cemuh itu lebih baik daripada kaum tersebut. Okay? Lebih baik daripada kaum tersebut. Itu yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Okey, kita tengok dekat sini. Apa maksud sarkastik dekat sini? Yaskhar ni. Sarkastik ni macam ni. Dulu saya pernah sebut satu contoh. Misal, sarkastik ni dia benda yang tak membantu sebenarnya. Contohlah kalau kita ada anak. Anak kita dia letak air dekat atas lantai. Anak tu pun tersepak. Anak tu sepak. Dia sepak. Tumpahlah airnya. Sepatut yang kita kena buat pada dia, kita beritahu lain kali ni jangan letak air atas lantai. Nanti kamu tersepak, air tumpah. Sepatutnya macam tu. Tapi selalu kita kata apa? Tu mata letak mana mata? Kat lutut tu matanya contohnya. Orang kita kan selalu sebut macam tu kan. Dia tak cakap direct tau. Dia indirect. Selalu nasihat dia indirect. Tapi perasan tak? Bila kita cakap macam tu, kebiasaannya dia memberi kesan yang double kepada orang. Contoh bila seorang ayah dia tegur anak dia dengan nada menyindir, adik-beradik yang lain dengar, adik-beradik tu akan mengejek abang dia. Contohlah abang dia kena marah kan, dia akan ejek abang dia. Tok mata kat lutut contohlah. Dia mengejek. Jadi si abang yang kena marah tu dia dapat dua benda. Satu, dia kena marah. Satu lagi, dia diejek oleh adik dia. Apa kesan dia? Dia tak tahu apa salah dia. Dan yang kedua,
dia akan memberontak. Dia akan memberontak. Betul tak? Dia tak akan dapat pengajaran, dia tak tahu apa salah saya, dan akhirnya dia berdendam pula. Dia akan memberontak, dia akan berdendam. Bezanya kalau kita sepatutnya cakap lah. Kalau bagi tahu, ni salah ni. Kalau lain kali jangan buat macam ni, kena buat macam ni. Kawan ni dengar, dia akan ikut dan dia tak akan rasa nak berdendam. Sebab tak ada orang nak ejek dia. Sebab nasihat tu direct. Bahkan orang lain pun dapat pengajaran daripada nasihat tersebut. Jelas ke? Jadi sebab itu Allah Ta'ala gunakan perkataan dekat sini, yaskhar. Allah tak bagi kita ni menyindir, sarkastik. Sebab sarkastik ni dia bukan menyelesaikan masalah. Tapi dia menambahkan lagi masalah. Orang yang diejek, yang disarkastik ni, bila dia tahu benda tu kebenaran, dia takkan dengar. Bahkan dia akan memberontak. Dia akan berontak. Saya takkan dengar sebab hati dia sakit hati kan. Dia takkan memberontak. Macam itulah Allah Ta'ala cerita tentang kisah Nabi Nuh. Mereka ni bukan lagi menolak dakwah, tapi mereka mengejek-ngejek dah. Dia sarkastik dah. Jadi bila disarkastik ni, bila dinasihat ke apa ke, walaupun benda tu benar, dia boleh terima tu benda tu betul, tapi dia takkan terima. Sebab apa? Sebab dia rasa, kalau saya terima ni maruah saya lah, sebab saya dah diejek-ejek. Sebab itu Allah kata, mereka tu mengejek-ngejek Nabi Nuh alaihi salam. Okay, mereka mengejek-ngejek Nabi Nuh alaihi salam, sarkastik. Dan kita tengok hari ni zaman kita hari ni zaman sarkastik. Orang troll. Istilah kita hari ni troll lah, troll. Troll. Okay? Baik. Jadi Allah kata apa? Pembesar. Okey, minta maaf. Okey, Syikin, kita patah balik Syikin. Patah balik surah Hud ayat 38. Okey. Allah Ta'ala sebut pembesar-pembesar ni dia akan mengejek-ngejek Nabi Nuh AS. Okay, dengan kata dia sindirlah. Dia tak marah-marah. Dia sindir-sindir lah. Oh, dah tak jadi pendakwah ke? Dah jadi tukang kapal ke? Kita dengar pun sakit hati kan? Dia ejek-ejek kita macam tu. Lalu qala, yalah, kita dah dakwah lama-lama tapi dakwah kita ditolak. Tiba-tiba tukar profession pula. Kita rasa stres lah. Jadi Allah kata qala, maka berkatalah Nuh, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Nuh kata apa? Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek kami. Okey. Baik, adakah Nabi Nuh ni dia membalas ejekan kaum dia? Soalan yang timbul. Adakah Nabi Nuh ni dia akan membalas ejekan kaum dia? Okey, di sini jawapannya adalah Nabi Nuh dia tidak mengejek kaum dia. Walaupun ayat ni dia kata apa? Fa inna naskharu minkum. Kami ni mengejek kamu. Okey, apa beza dia kat sini? Beza dia adalah kaum dia mengejek Nabi Nuh AS. Nabi Nuh ni apalah, buat kapal pula dekat tengah-tengah atas bukit, bukan kat tepi pantai. Dia ejek-ejek. Nabi Nuh pula bukan mengejek dengan sindir-sindir yang lain, tapi iaitu dari sudut kamu ni kenapa masih lagi tak boleh melihat kebenaran dan tak mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Ini sebagian ulama tafsir kata macam itulah. Maksudnya dia bukan mengejek dari sudut fizikal ataupun mengejek dari sudut apa yang ada pada kaum dia tu. Tapi sebenarnya yang dia katakan itu adalah pada kenapa kamu ni tak dapat pengetahuan, kenapa kamu tak dapat hidayah sedangkan kamu nampak, kamu boleh berfikir dan sebagainya. Itu maksud yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Nabi Nuh dan kaum dia menyebutkan macam itulah. Kami juga mengejek kamu adalah kami juga melihat kamu tu dalam keadaan tak bijak lah. Mereka lihat Nabi Nuh tak bijak bina kapal atas bukit dan Nabi Nuh pun melihat mereka ni tak bijak. Sebab mereka ni ada akal tapi menolak hidayah daripada Allah Ta'ala. Tafsiran yang kedua pula, ada yang mengambil iaitu mengejek dekat sini bukanlah mengejek seperti mana berbalas mengejekkan di dunia, tapi ejekan Nabi Nuh kepada kaum dia itu adalah di hari akhirat. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin. Di dalam surah Al-Mutaffifin, di penghujung surah Al-Mutaffifin tu kalau ibu-ibu tengok, ada ayat yang mana Allah Ta'ala kata,
Di dunia, orang Muslim diejek-ejek, digelak-gelak, ditertawakan oleh orang kafir, maka di hari akhirat nanti penghuni syurga dalam syurga, penghuni neraka dalam neraka, dan penghuni syurga akan tertawakan penghuni-penghuni neraka. Penghuni syurga akan tertawakan penghuni neraka. Dan tertawanya penghuni syurga kepada penghuni neraka itu lebih azab. Sebab penghuni neraka akan rasa lebih azab lah. Sebab kita diketertawakan itu adalah ketawa yang selama-lamanya. Dalam keadaan kita diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okay, itu antaralah yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Tapi saya pula, ini tak disebut tafsir, tapi saya fikir apa dia? Ayat ni menunjukkan kepada kita, bukanlah Nabi Nuh ni mengejek seperti mana ejekan kaum dia. Tak, bukanlah. Tapi nak memberitahu kepada kita pada ayat ini, orang mukmin ataupun sesiapa yang berada di jalan kebenaran, kita tak semestinya berdiam. Maksudnya kalau orang buat sesuatu pada kita, tak apalah, maksudnya kita ni dibiarkan, diredai untuk dipijak-pijak. Seolah-olahnya macam tu. Tak. Saya rasalah, ni saya fikir mungkin ayat ni juga memberi maksud orang mukmin ni dia berhak untuk pertahankan diri dia dan pertahankan maruah dia. Jangan dibiarkan untuk kita ni diredai untuk diperbodohkan ataupun dibuli oleh orang-orang yang tak sepatutnya lah. Jangan biarkan, sebab kita ada maruah kita yang perlu kita pertahankan. Dan saya yakin dan saya lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, Nabi pun ada buat dalam riwayat sirah Nabi, yang mana Nabi SAW pun tetap bertindak dengan perbuatan-perbuatan orang Quraisy kepada baginda Nabi SAW. Nabi tak biarkan. Ada masanya Nabi SAW pun akan bertegas dengan musuh-musuh dia. Nabi tak biar, tak apalah, kita maafkanlah. Sebab kalau kita tengok drama-drama Melayu ni, bila orang yang baik bertemu dengan antagonis ni, yang baik ni, buatlah apa sahaja. Saya tak apalah, biarlah. Kita tengok pun rasa letih. Kita rasa dia tak baik dah. Tapi dia dah jadi, minta maaf saya sebut, dia dah jadi bodoh dah kan. Dia dah tak jadi baik. Dia rasa macam, orang ni macam tak bijak lah. Orang ni tak bijak. Dia diperbodohkan oleh orang lain. Kita jangan sampai seolah-olahnya kita redha untuk diperbodohkan oleh orang lain. Okay? Sebab itu Allah Ta'ala sebut ayat tu. Kamu buat saya macam ni, kami juga buat kamu seperti itu. Okay? Pertahankanlah maruah diri kita. Okay. Baik, ayat 39. Allah Ta'ala kata apa? فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kamu akan mengetahui. Di situ digunakan perkataan fasaufa. Maka kamu akan mengetahui. Okay, akan tahu ni adalah satu tempoh nanti akan datangnya azab. Sekarang ni kamu tertawalah. Kamu akan tertawa-tawalah kami ni. Kamu ejek-ejeklah kami ni sebab bina kapal kan. Tapi nanti kamu akan tahu. Allah gunakan perkataan nanti dekat situ, menunjukkan peristiwa tu akan berlaku. Benda tu akan berlaku dan mesti berlaku. Saufa. Dan betul, akhirnya datanglah banjir yang sangat besar kepada kaum Nabi Nuh AS. Man ya'tihi azab, yang mana akan didatangi azab, yukhzihi, azab yang menghinakannya di dunia. Wa yahillu alaihi azab muqim, dan ditimpakan juga azab yang kekal. Mukim dekat situ adalah azab yang kekal. Mukim itu maksud azab yang kekal abadi sampai bila-bila. Para ulama kata apa? Kaum Nabi Nuh ni diazab dengan dua azab. Iaitu pertama azab di dunia, azab ditenggelamkan di dalam banjir tu. Ditenggelamkan. Maksudnya mereka hanya dikalahkan dengan air sahaja. Itu benda yang menghinakan lah. Yang dia rasa gah sangat, dia rasa kaya-raya sangat. Allah datangkan air saja, habiskanlah semua. Okay. Menghinakan. Dan yang kedua tu, azab yang kekal adalah azab di dalam neraka Allah. Ayat ni bersambung sebab nak tunjukkan bila Allah datangkan azab taufan tu kepada kaum Nabi Nuh, mulai daripada azab itu sampailah ke hari akhirat, azab pada mereka ini tidak akan berhenti. Azab kepada mereka itu tidak berhenti. Maksudnya Nabi Nuh dah beri warning dah. Kamu akan tahu nanti azab akan turun, azab yang menghinakan dekat dunia dan azab yang kekal di hari akhirat. Azab tu tak berhenti. Sejak turun banjir tu, mereka tenggelam dalam azab, kita tak tahu macam mana mereka mati di azab di dalam banjir besar tu.
dan seterusnya mereka kekal dalam keadaan azab sampailah ke hari akhir. Okay? Dan sampai akhirat nanti dia azab lagi sekali di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah azab yang berterusan. Ayat 39 adalah satu peringatan. Nabi Nuh dah bagi tahu dah. Ini azab yang kekal ni. Jangan main-main lah, ni azab kekal ni. Baik kamu bertaubat, bersedia. Kalau tidak, kamu akan menghadapi azab yang berterusan. Sampai bila-bila. Dan kita pun menjadi saksi lah. Benarlah seperti mana yang dikatakan oleh Rasulnya. Betul lah, azab tu berlaku banjir dan mereka terus mati. Tidak ada yang kekal dan tidak ada yang hidup selepas banjir itu. Tak ada. Semuanya mati. Okey. Baik, ayat yang berikutnya. Okey. Pada ayat berikutnya Allah kata apa? Hatta idza jaa amruna wa farat tanur, kata Allah. Sehinggalah apabila datangnya perintah kami. Okey, apabila datangnya perintah kami. Perintah yang apa dekat sini yang Allah datangkan? Iaitu Allah Taala perintahkan azab. Okey, bila datangkan perintah azab. Okey. Kenapa Allah Taala gunakan perkataan amruna, perintah kami? Okey. Perintah kami dekat sini adalah merujuk kepada Nabi Nuh buat kerja seperti mana yang Allah perintahkan. Dia buat bina kapal sampai diperintahkan. Dan dia bersedia dah. Allah perintah pada Nabi Nuh naik kapal, dia pun naik. Dan Allah Ta'ala juga datangkan perintah untuk turunkan azab. Benda tu berlaku di bawah perintah Allah. Maksudnya Allah tak gunakan perkataan yang banyak pun. Allah datangkan azab, Allah perintahkan Nabi Nuh naik kapal, tak perlu pun. Allah kata apabila telah datangnya perintah kami. Kata perintah tu merujuk kepada azab Allah perintahkan. Nabi Nuh pun Allah suruh bina kapal dan naik kapal pun Allah perintahkan. Semuanya tu duduk dalam tempoh yang tepat di bawah kekuasaan dan perintah Allah Ta'ala. Okey. Alright. Apa yang berlaku? Peringkat pertama Allah kata wa farat tanur, iaitu kami telah memancut-mancutkan air daripada permukaan bumi. Maksudnya air ini keluar daripada permukaan bumi. Maksud kita boleh fikir macam ni. Kalau air hujan turun, bumi ni dia bersifat menyerap kan. Hujan turun, dia menyerap. Sepatutnya dia menyerap. Airnya akan diserap. Bila air serap, maksudnya takkan berlaku banjir. Tapi sekarang ni bumi ni dia tak lagi berfungsi untuk menyerap, tapi dia memancut-mancut. Saya selalu fikir tau. Contohlah saya duduk di kawasan Kuala Selangor ni, kawasan yang dia ada kala dia akan banjir. Saya fikir memang saya tak nafikan dari sudut ilmu geografinya, kalau air pasang aliran sungai ni ataupun parit-parit ni yang ke lautan ni, dia akan menolak balik, dia akan patah balik. Dia akan tolak balik semuanya. Jadi kawasan parit sungai ni dia akan penuh dan dia akan melimpah. Tapi kita tak boleh nafikan sebenarnya bumi ni dia bersifat menyerap. Kalau dia melimpah tu sampai masa dia akan serap. Dia akan kering. Tapi bila Allah dah menetapkan dia tak menyerap, dia tak akan serap. Turunlah hujan. Kita tengok hujan lebat mana pun. Kita punya permukaan bumi ni dia tak serap. Dia tak akan banjir. Dia akan menyerap, serap. Air hujan turun dia serap. Air hujan turun serap. Tapi kalau dia nak berlaku banjir, air hujan turun dan bumi tak menyerap. Bumi tak menyerap. Dia terus naik, dia naik lagi dan dia naik dengan kadar yang paling laju. Seolah-olahnya macam permukaan tanah bumi ni yang sedalam-dalam tu semuanya dah penuh air. Dia tak boleh serap. Betul tak? Faham tak saya? Kita rasa macam sudah tentulah itu adalah mesti atas perintah Allah Taala lah kan. Allah Taala mungkin ada sedut sains lah tapi saya tak tahulah yang tu. Tapi di sini bila kita tengok Allah Taala datangkan contoh dekat sini, permulaan azab dia apabila wafarat tanur, iaitu air itu dia memancut di permukaan bumi. Dan kalau ibu tengok pada ayat ini, air yang memancut ni kita kena tengok pada surah Nuh lagi sekali. Boleh ke Syiki tengok surah Nuh? Kita tengok surah Nuh balik. Minta maaf. Kita tengok pada surah Al-Qamar. Minta maaf. Al-Qamar. Al-Qamar ayat 11. Al-Qamar tu surah keberapa Ustaz? Oh, saya tak cek. Al-Qamar ni sebelum surah Al-Waqi'ah tu. Sekejap.
Oh. Sebelum surah Ar-Rahman, surah 54. Yes. Okay, tengok ayat Before. 11. Okay. Tengok ayat 11. Okay, tengok pada surah Al-Qamar ni ayat 11. Allah kata apa? Fafatahna abwabas sama'i bima'im munhamir. Kami bukakan pintu-pintu langit dan kami turunkan hujan yang mencurah-curah. Maksudnya air turun daripada langit ni banyaklah. Sangat banyak. Wa fajjarnal arda. Dan kami jadikan bumi itu uyunan. Uyun kan mata air kan. Maksudnya Allah memancutkan mata air. Tapi yang seronoknya Allah gunakan perkataan al-arda. Al-arda. Bila kata arda ni artinya permukaan bumi ni semuanya memancut air. Contohlah kita kata, si fulan tu dah beruban. Contohnya si fulan tu dah beruban. Maksudnya apa? Satu kepala dia tu dah putih dah. Kita tak sebut tempat-tempat dia, oh kat belah tepi rambut si fulan tu beruban lah. Oh belakang rambut dia beruban. Kita tak sebut, kita kata si fulan tu beruban. Artinya keseluruhan kepala dia tu dah beruban. Samalah dengan ayat ni, Allah kata wa fajjarnal arda uyunan. Allah punya bumi ni dah menjadi mata air. Maksudnya semua tempat dah banjir. Allah tak kata oh dekat sekian negeri ke, sekian tempat ke, sekian daerah ni, tak. Allah kata bumi ni dah jadi mata air. Maksudnya semua bumi ni dah keluar air. Air dah memancut. Wa fajjarna. Fajar. Fajar ni maksudnya air tu memancut lah, memancar. Okay. Sama lah dengan ayat yang kita baca ni, wa farat tanawwur. Air tu dah keluar. Seluruh permukaan bumi ni dah start banjir. Air naik dulu. Okay, air naik dulu. Kemudian Allah kata faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Lalu bertemulah air, apa yang bertemu ni? Air yang di langit dan air yang di bumi. Ala amrin qad qudir. Satu perkara yang Allah telah tetapkan. Maka berlakulah banjir besar kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Cuba turun ayat bawah tu. Lagi sikit. Okey, ini dah cerita. Okey, yang bawah ni dia cerita bahtera Nabi Nuh ni Allah Taala bina dengan wa hamalnahu ala zati alwahi wa dusur. Allah bina kapal ni dengan papan, dengan kayu dengan kayu. Yang inilah sebagai ulama tafsir kata dia menggunakan kayu, bukan kayu kokar, tapi sebenarnya adalah kayu pine. Pine citrus. Saya tak ingatlah, saya tengok tadi kajian-kajian lah, wallahu alam. Dan dia menggunakan paku. Okey, nak tunjuk kepada kita, tak apa, ini tak bincanglah, nanti lagi panjang lagi. Okey. Alright, nanti Allah Taala detailkan. Okey, baik, kita kembali balik. Jadinya kalau tengok pada surah Hud tadi, air tu Allah Taala pancarkan, okay, daripada bumi, dan dia bukan dipancarkan secara rawak, tak, tapi keseluruhan. Wa farat tanur, kata Allah Taala. Dan dia dipancarkan secara keseluruhan. Seluruh muka bumi ni air dah naik dah. Okey. Bila dah naik, kul nahmil, maka kami pun berkata, kami perintahkan, bawalah fiha, ke dalamnya, min kulli zawjaini itsnaini wa ahlaka. Iaitu Allah Taala perintahkan kepada Nabi Nuh AS, bawakanlah ataupun muatkanlah ke dalam bahtera itu masing-masing sepasang. Semua yang naik tu semuanya dalam keadaan berpasangan. Zaujaini itsnaini. Semuanya dalam keadaan ada pasangan-pasangan dia. Yang binatang berpasangan, kalau ada tumbuhan berpasangan, kalau ada burung berpasangan, kalau ada manusia berpasangan, semuanya naik dalam keadaan berpasang-pasang. Okey, ini Allah Taala sebutlah perkataan tu. Wa ahlaka, dan juga naik juga daripada kalangan keluarga kamu wahai Nuh. Nuh ni keluarga dia pun naik. Semua keluarga Nuh naik, kecuali isteri Nabi Nuh dan juga anak Nabi Nuh yang bernama Yam. Dari tafsir kata anak Nabi Nuh yang bernama Yam tu yang ditenggelamkan. Yang lain semuanya naik. Kemudian kata Allah, illa man sabaqa alaihi alqaul, kecuali orang yang telah Allah tetapkan takdir dia. Maksudnya dia ni bukan orang beriman, Allah takdirkan macam tu. Orang tu yang tak naik. Wa man aman,
Dan naik jugalah daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi Nuh alaihissalam yang telah beriman. Okay, yang telah beriman semuanya naik. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah yang beriman bersama dengan Nabi Nuh itu melainkan hanya sedikit sahaja yang beriman. Itu sajalah yang Allah Taala sebut pada ayat ni. Ini saya tak bincanglah sebab ayat ni kita dah ulang banyak kali lah, siapa yang beriman, siapa yang tak beriman, keluarga Nabi Nuh siapa dan sebagainya tu kita dah bincang pada ayat-ayat yang sebelum ni. Okey, baik, kita tengok pada ayat 41. Kejap dalam. Kaya sila. Okey. Okey, pada ayat yang ke-41, last kali lah kat sini kita berhenti kat ayat 41 ni. Last kali. Okey. Allah Taala kata wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itulah bila Nabi Nuh alaihissalam dia naik kapal ni dan dia pun berdoa. Inilah doa yang selalu dia ajarkan kepada kita waktu kita naik kenderaan dengan perkataan bismillah, iaitu dengan nama Allah majriha wa mursaha. Di sini mengajarkan kepada kita setiap perbuatan yang didahulukan dengan perkara yang baik, maka dahulukanlah dengan nama Allah. Okey. Kapal ni walaupun dibina dengan penguasaan, dengan ilmu, dengan wahyu daripada Allah, tetap naik itu dengan ucapan bismillah. Jangan naik itu dengan rasa kapal ni paling terbaik, the best. Akhirnya jadilah macam Titanic, akhirnya tenggelam juga. Jangan jadi macam kapal terbang roket yang dibina oleh manusia ni dengan rasa angkuh sombong pada Tuhan, akhirnya tenggelam juga. Tapi apa yang berlaku yang diajar dalam ni, apa-apa pun yang kita buat dahulukan dengan perkataan bismillah. Semuanya di dalam penguasaan perlindungan daripada Allah. Lalu dia kata apa? Majriha. Berlayar kapal ni dengan nama Allah, wa mursaha, dan berlabuhnya kapal ni pun dengan nama Allah. Jadi kita kalau baca doa naik kenderaan, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Dengan nama Allah aku menaiki tunggangan ni, kenderaan ni, dan aku sampai pun nanti dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Complete dah. Ini yang diajarkan. Inna rabbi laghafurur rahim. Dan sesungguhnya Tuhan aku itu Maha Pengampun dan Tuhan aku Maha Penyayang. Okey, saya nak tanya ibu-ibu semua. Kenapa ada perkataan Ghafurur Rahim pada penghujung doa ni? Inna Rabbi laghafurur rahim. Kenapa penghujung ni ada perkataan Ghafur, ada perkataan Rahim? Kenapa ada perkataan Ghafur, ada perkataan Rahim? Jawapannya adalah kerana waktu itu Nabi Nuh dan kaum dia masih lagi merasakan mereka itu naik kapal ni bukan dengan rasa sombong, tapi dengan rasa Allah Ta'ala memberikan limpahan rahmah dan pengampunan pada mereka. Sebab waktu mereka naik ni, mereka sedar yang mana yang lain kaumnya itu semuanya dalam keadaan sedang diazab oleh Allah Ta'ala. Semuanya dalam keadaan diazab. Mereka tenggelam dalam lautan yang sangat azab ni, semua ni. Dan dia kata Allah betul lah Maha Pengampun dan Allah tetap Maha Penyayang. Dia naik kapal tu dengan rasa keinsafan, dengan rasa rendah diri, dengan rasa ini semuanya atas rahmah dan ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita berhentilah pada ayat 41 ni. Insya-Allah kita akan jumpa pada kesempatan yang akan datang. Saya akan detailkan balik ayat 41 ni supaya lebih jelas apa yang Allah Taala nak sampaikan pada doa Nabi Nuh alaihi salam pada pertemuan yang akan datang. Jadi ala kuliah, terima kasih pada semua yang bersama dengan saya, ada Puan Shima, Puan Fini, Syikin dan mungkin yang menonton di live Facebook dan juga mungkin yang akan menonton recording nanti di YouTube. Terima kasih banyak-banyak. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so Ustaz.